Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran. Moga-moga pertemuan ini pertemuan yang mendatangkan kebaikan dan juga manfaat untuk diri saya dan setiap daripada kita. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ilal huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan Ninda Anis, Nurazia Mukhtar, Rafiza Abdul Karim, Rohidah Abdul Rahman, Galik Spirit, Nurhayati Yahya, Sharina Uthman, Faridah Ismail, Azima, Hafizah Hassan, Aminah Hitam, Rahila Junaid, Zaliha Kamaruddin, Muhammad Nizam Rahadi, Nurhayati Yahya, Kamiza Muhammad Amil, Fauzia Muhammad Yusuf, Norisah Wan Hassan, Salabia Sa'ad, Kati Khairuddin, Arif Taib, Azima, kemudian Habibah Abdul Aziz, Ummi Zayhadi, Zahara Cik Ros, Jamilah Ihsan, kemudian Zaliha Kamaruddin dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua sahabat yang bersama. Moga-moga pertemuan ini adalah pertemuan yang diberkati, lagi diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen hari ini perkongsian kita bermula daripada surah Al-An'am, surah yang ke-6, muka surat 149, ayat yang ke-155. Lalu mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen surah yang ke-6, surah Al-An'am, muka surat 149, ayat yang ke-155. Ahlan sahabat-sahabat. Lalu ada yang kata jelas, kebanyakannya kata jelas. Alhamdulillah, Seri Kembangan jelas, kemudian Bangi jelas, dan juga daripada pelbagai tempat yang lain. Saya harap suara saya adalah jelas, daripada Perak pun jelas, dan saya harap video pun adalah jelas. Moga-moga ada sedikit sebanyak manfaat daripada pertemuan kita pada waktu pagi ini. Lalu kita berada pada surah yang ke-6, surah Al-An'am, bermula daripada ayat yang ke-155. Ketika mana semalam kita dah baca pada ayat yang ke-151 sehingga ayat 153 menceritakan, menerangkan tentang 10 wasiat yang Allah minta pada waktu itu untuk orang Quraisy Mekah dan untuk secara umumnya seluruh manusia buat. Maka Allah terangkan pada ayat 154 bahawa jalan yang lurus ini bukanlah jalan yang baru dibawa oleh baginda Nabi. Jalan yang lurus, agama, kitab, ini semuanya bermula daripada Nabi yang kamu kenal, kerana kamu banyak bergaul, berjumpa bersama dengan golongan Yahudi, iaitu daripada zaman Nabi Musa lagi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan, Nabi Musa pun ada kitab.
Maka firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang kita telah baca semalam yang mana terjemahannya berbunyi thumma, kemudian ataina, kami telah kurniakan Musa, kepada Nabi Musa, al-kitaba, kitab, tamaman, sebagai penyempurnaan nikmat, alallazi, ke atas orang-orang yang ahsan, melakukan kebaikan, wa tafsila, dan sebagai penjelasan, likulli syai, untuk setiap sesuatu, wa huda, dan sebagai petunjuk, wa rahmah, dan sebagai rahmat, la'alla, moga-moga, agar mereka biliqa'i, dengan pertemuan, rabbihim, Rabb mereka, Tuhan mereka, yu'minun, mereka beriman. Maka ini ayat yang ke-154 yang kita dah baca, yang kita telah kongsikan semalam. Hari ini pada ayat yang ke-155. Maka pada ayat yang ke-155 Allah mula menerangkan kedudukan Al-Quran. Lalu wahai orang Quraisy, bahawa kitab yang diberikan ini bukanlah diberikan kepada Nabi Muhammad sahaja. Agama, syariat yang diberikan ini bukanlah diberikan kepada Nabi Muhammad sahaja. Kamu kenal dengan golongan Yahudi, kamu kenal dengan Ahlul Kitab, kerana kamu berniaga dengan mereka, melintasi tempat tinggal mereka, melewati perkampungan mereka. Maka seperti mana kamu tahu, Nabi Musa pun pada waktu itu dikurniakan kitab, dia kurniakan pada waktu itu syariat. Maka inilah juga Al-Quran. Maka pada ayat ini, apakah ringkasan dia? Allah Subhanahu wa taala sedang menerangkan akan kemuliaan Al-Quran, kedudukan Al-Quran. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa hadza, dan inilah kitab, wa dan hadza, inilah kitabun, kitab. Lalu inilah merujuk kepada apa? Merujuk kepada Al-Quran. Wahadha, dan inilah, dalam kurungan maksudnya kitab Al-Quran. Kitabun, sebuah kitab. Anzalnahu, yang kami telah turunkannya. Lalu daripada sini kita nampak kemuliaan Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, pengajarannya pada perkataan anzalna. Kitab ini, firman Allah, kami yang turunkan, kami yang berikan, kami yang kurniakan. Lalu daripada sini kita nampak kemuliaan Al-Quran kerana ianya adalah kitabullah, ianya adalah kalamullah. Maka ini pengajaran yang pertama. Maka Al-Quran itu adalah mulia kerana ianya adalah kalam Allah, ianya telah diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, dan inilah Al-Quran yang mana kekasih kami Muhammad telah perdengarkan, yang mana Rasul kami Rasul Muhammad telah menyampaikan perintah-perintah dan juga larangan-larangan yang ada dalamnya. Lalu sebenarnya Al-Quran ini adakah rekaan Muhammad? Tidak. Adakah pada waktu itu kalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Lalu apakah dia? Anzalnahu, firman Allah, kami yang turunkan Al-Quran ini. Lalu Al-Quran ini firman Allah, kami yang turunkannya. Apakah sifat Al-Quran ini? Firman Allah Subhanahu wa taala, mubarak, ianya dipenuhi dengan keberkatan. Lalu Al-Quran ini penuh dengan keberkatan. Dalam tafsir Al-Wasit disebut, apakah maksud Al-Quran ini dipenuhi dengan keberkatan? Ya, orang yang memuliakannya pada waktu itu akan mendapat keberkatan. Orang yang memuliakan Al-Quran kerana ianya Allah yang turunkan akan mendapat keberkatan. Namun antara tafsirannya dalam tafsir Al-Wasit disebutkan di sini, kenapakah Al-Quran ini penuh dengan keberkatan? Apabila pada waktu itu manusia dia mengamalkan segala perintah Allah yang ada padanya, meninggalkan segala larangan Allah yang ada padanya, maka ianya adalah asbab keberkatan kerana padanya ada petunjuk dan juga padanya ada kebahagiaan. Bilakah kita dapat keberkatan Al-Quran sepenuhnya? Bilakah kita mendapat kebahagiaan daripada Al-Quran sepenuhnya? Bila kita mengamalkan perintah yang ada padanya dan meninggalkan larangan yang ada padanya. Lalu itu dua maksud mubarak.
Yang pertama, maksud keberkatan adalah semua yang memuliakan Al-Quran akan mendapat keberkatan. Tetapi makna yang kedua juga adalah bila seseorang itu dia mengamalkan segala perintah yang ada padanya, meninggalkan segala larangan yang ada padanya, dia akan beroleh keberkatan berupa petunjuk yang berkekalan dan juga kebahagiaan yang berpanjangan. Kenapa kita sebut perintah dan larangan? Sebab kalau kita perasan, Allah bawakan ayat ini selepas daripada 10 wasiat yang kita baru baca pada ayat 151 hingga ayat 153. Lalu, keberkatan di sini maksudnya petunjuk. Keberkatan di sini maksudnya kebahagiaan. Bila kita pada waktu itu mengamalkan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan yang ada padanya. Lalu itu poin yang kedua. Pengajaran yang kedua adalah keberkatan itu berupa petunjuk. Keberkatan itu berupa kebahagiaan selain daripada orang yang memuliakan Al-Quran pada waktu itu beroleh keberkatan. Maka sebab itu firman Allah pada perkataan berikut selepas Allah sebut tentang keberkatan yang ada Al-Quran, firman Allah, fattabi'u, fa memberi makna segera, fa maka segera, ittabi'u ikutlah kamu akannya. Lalu bila Al-Quran itu adanya keberkatan, apakah keberkatannya? Berupa mengamalkan perintah yang ada padanya, meninggalkan larangan yang ada padanya. Sebab itu datang perkataan yang berikutnya, fattabi'u, maka ikutlah kamu akan Al-Quran, berpeganglah kamu akan Al-Quran. Maka apakah maksud ikut? Buat apa perintah yang ada padanya, tinggal larangan yang ada padanya. Dan sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, bila kita buat perintah yang ada dalam Al-Quran dan bila kita tinggalkan larangan yang ada dalam Al-Quran, dan ini juga pengajaran yang ketiga, poin yang ketiga, bahawa tujuan Al-Quran itu selain daripada dibaca, selain pada waktu itu diperhatikan, dihayati, ditadabbur maknanya, tetapi poin utama Al-Quran kita boleh nampak di sini adalah untuk mengamalkan dia. Lalu sebab itu Allah tegaskan di sini, Al-Quran itu kami yang turunkan penuh dengan keberkatan. Adakah pada waktu itu cukup untuk sekadar membaca, cukup sekadar untuk menghayati? Tetapi sebenarnya tujuan utama Al-Quran adalah fattabi'u, maka ikutlah kamu perintah yang ada padanya, ikutlah kamu larangan yang ada padanya untuk ditinggalkan. Maka sebab itu disebutkan di sini, fattabi'u ay i'malu bima fihi minal awamiri wan nawahi wal ahkam, amalkan. Lalu daripada sini kita nampak tujuan Al-Quran sebenarnya adalah untuk diamalkan, dibawa dalam kehidupan, walaupun sedikit demi sedikit, walaupun pada waktu itu peringkat demi peringkat. Kerana tujuan Al-Quran adalah untuk diamalkan, untuk dibawa dalam kehidupan seharian. Maka inilah yang kita nampak tujuan Al-Quran, fattabi'u, untuk diamalkan dan untuk dibawa dalam kehidupan. Kenapa kita nak amalkan Al-Quran? Maka Allah jelaskan, apabila kamu berpegang kepada Al-Quran, apabila kamu mengamalkan kitab yang penuh dengan keberkatan, apakah keberkatan dia? Dengan mengamalkannya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada hujung ayat, la'alla, moga-moga, supaya, agar, kamu turhamun, beroleh pada waktu itu rahmat. La'allakum turhamun. Bila kamu mengamalkan akan Al-Quran, la'allakum turhamun, moga-moga kamu beroleh kasih sayang Allah, moga-moga pada waktu itu kamu beroleh rahmat. Lalu daripada perkataan la'allakum turhamun, apakah pengajaran yang kita boleh dapat? Sebenarnya bila kita mengamalkan Al-Quran, bukanlah kita berlaku ihsan kepada Allah, bukanlah pada waktu itu Allah memerlukan amalan kita. Tetapi sebenarnya seperti mana ayat yang lain menyebut dalam surah Al-Isra, firman Allah, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu melakukan kebaikan, sebenarnya kebaikan itu untuk kamu.
Lalu daripada ayat ini juga kita nampak, bila kita fattabi'u, kita ikut, kita taat, kita amalkan Al-Quran, sebenarnya siapa yang mendapat manfaat adalah diri kita terlebih dahulu. La'allakum turhamun, firman Allah, moga-moga kamu beroleh kasih sayang, moga-moga kamu beroleh rahmat bila kamu mengamalkan Al-Quran. Lalu daripada perkataan la'allakum turhamun, pengajarannya adalah bila kita mengamalkan Al-Quran, sebenarnya kebaikan itu kembali pada kita. Bila kita ikut perintah yang ada pada Al-Quran, sebenarnya manfaat itu kembali kepada kita. Apakah manfaat dia? La'allakum turhamun, dilimpahi dengan kasih sayang, dilimpahi dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita baca lagi sekali ayat ini, terjemahan dia. Wahadha, dan inilah dalam kurungan Al-Quran, kitabun, sebuah kitab, anzalnahu, yang kami telah turunkannya. Apakah sifatnya? Mubarak, yang penuh dengan keberkatan. Apakah maksud keberkatan? Ada dua makna. Keberkatan untuk orang yang memuliakannya, kerana ianya anzalnahu, diturunkan oleh Allah. Dan yang kedua, keberkatan dalam bentuk mengamalkan dia, maka akan mendapat petunjuk dan kebahagiaan berdasarkan perintah yang datang selepas itu, fattabi'u. Maka apakah tuntutan Al-Quran daripada kita, orang yang menerima Al-Quran, yang pada waktu itu dikurniakan Al-Quran umat Nabi? Tuntutannya adalah fattabi'u, maka segera pada waktu itu untuk mengikutinya. Kenapa kita perlu mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum turhamun, moga-moga pada waktu itu kamu beroleh rahmat, kamu beroleh kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ayat yang ke-155. Kemudian pada ayat 156 dan 157, Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu itu menengking, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu itu menutup jalan alasan yang mungkin dikeluarkan oleh orang-orang Quraisy Mekah. Allah menutup alasan yang pada waktu itu dibuat daripada oleh orang-orang Quraisy Mekah ketika mana mereka nak berpaling daripada perintah Allah, mereka nak berpaling daripada Al-Quran. Sebab yang mana pada ayat 156 ini, maka pada waktu itu Allah terangkan kenapa kami turunkan Al-Quran kepada Muhammad, kenapa kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, kenapa kami turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab, supaya kamu tidak bercakap kami sebenarnya nak ikut Al-Quran, tetapi kitab-kitab ini dalam bahasa Yahudi dan Nasrani. Lalu kami tak faham, kami pada waktu tu tak boleh nak amal, tak boleh nak ikut. Maka ini alasan sebab itu Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Tapi kita nampak walaupun Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab, tetap tak ada orang beriman. Tetap ada yang tak beriman, tetap ada yang enggan dan ingkar. Lalu sebenarnya walaupun Al-Quran sebut pada ayat 156, kami turunkan Al-Quran ini untuk petunjuk kamu, wahai masyarakat Quraisy. Kami turunkan Al-Quran ini dalam bahasa kamu. Kami turunkan Al-Quran ini kepada orang yang daripada kalangan kamu. Tetap pada waktu itu kita nampak ada di antara mereka yang tak beriman. Lalu sebab itu pada ayat ini Allah sebut, kami turunkan Al-Quran ini supaya kamu tidak berkata, kami tak ada Al-Quran dalam bahasa kami, kerana kitab Taurat dan Injil yang diberi kepada Yahudi dan Nasrani, kami tak faham bahasa mereka. Maka firman Allah, maka kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Tetapi kita nampak tetap ada juga manusia yang berpaling, menunjukkan sebenarnya itu sekadar alasan. Itu sekadar alasan untuk manusia menolak dan pada waktu itu tidak menerima akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu pada ayat 156 Allah memutuskan alasan-alasan yang cuba dibuat oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Arab yang pada waktu itu tak nak ikut perintah Allah, yang nak berpaling daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa agar takulu, kamu tidak berkata,
Antaqulu, agar kamu tidak berkata. Tidak berkata apa? Innama, sesungguhnya, unzila, telah diturunkan, Alkitab, kitab-kitab, iaitu Taurat dan Injil, ala, ke atas, ta'ifatain, dua kelompok, iaitu kelompok Yahudi dan Nasrani, min qablina, sebelum daripada kami. Lalu kami turunkan Al-Quran kepada kamu dalam bahasa kamu, kepada Nabi yang daripada kalangan kamu, supaya kamu tak berkata, kami tak faham akan perintah kamu ya Allah, kerana kitab ini diturunkan ke dalam bahasa Yahudi dan Nasrani. Lalu Allah kata tak ada alasan macam tu. Al-Quran dalam bahasa kamu, diturunkan kepada Nabi kamu, sepatutnya kamu ikut. Sebab itu firman Allah, supaya kamu tak memberi alasan bahawa kitab-kitab ini ada dalam bahasa Yahudi dan Nasrani. Wa in, dan sesungguhnya, kunna, adalah kami, an, daripada dirasatihim, bacaan, pelajaran, pengajian mereka, la, pasti, ghafilin, benar-benar tak tahu. Kami tak tahu apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Kami tak tahu apa yang ada dalam kitab mereka. Sebab sebelum datangnya Al-Quran, pada waktu itu dah ada Injil. Tetapi pada waktu itu orang Arab beri alasan, kami tak faham apa yang ada dalam Injil. Kami pada waktu itu tak faham apa yang ada dalam Taurat. Sebab itu kami tak ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kata, baik, kami turunkan Al-Quran dalam bahasa kamu. Kami turunkan Al-Quran kepada Muhammad yang daripada kalangan kamu. Pun kita nampak mereka tak beriman. Lalu sebenarnya ini adalah alasan yang orang Quraisy dah buat. Yang mana kita dengar juga alasan pada zaman kita, bukan tak nak amalkan Al-Quran, tapi tak faham bahasa Arab. Terjemahan ada. Kelas-kelas pengajian Al-Quran ada. Banyak yang kata, kelas Al-Quran semuanya berbayar. Percuma kita buat. Bahkan dah 407 siri yang kita dah buat perkongsian. Tak termasuk dengan daurah. Begitu juga banyak lagi asatizah yang lain yang berkongsi tentang Al-Quran. Lalu sebenarnya pada ayat ini, Allah sekadar menunjukkan contoh tentang alasan manusia yang tak nak ikut perintah Allah. Antara alasan yang pernah ada oleh masyarakat Arab ketika mana mereka tak nak ikut perintah Allah, mereka kata, bukan kami tak nak ikut, tetapi semua perintah Allah yang diberikan kepada dua kelompok sebelum kami, Yahudi dan Nasrani, wa in kunna an dirasatihim laghafilin, kami tak tahu maksud dia apa, kami tak faham bahasanya. Maka firman Allah, baik, kami turunkan Al-Quran dalam bahasa kamu, kami turunkan kepada Muhammad yang daripada kalangan kamu. Pun kita nampak pada waktu itu, pada awalnya, sebelum pembukaan kota Mekah, masyarakat Quraisy mereka tolak. Masyarakat Quraisy pada waktu itu mereka enggan. Lalu ayat ini dibawa nak menunjukkan contoh manusia-manusia yang beri alasan. Perintah Allah itu jelas. Kalam Allah itu jelas. Yang mana ini semuanya adalah perintah Allah. Perintah dan juga larangan daripada Allah. Tetapi ini adalah sebagai salah satu contoh yang Al-Quran bawakan. Bagaimana manusia beri alasan untuk tak nak ikut perintah Allah. Mereka kata, wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Kami tak faham, sebab itu kami tak amalkan perintah kamu sebelum ini ya Allah. Lalu Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Tetapi mereka pada waktu itu tidak menghargainya juga. Tidak menghargai. Tidak pada waktu itu mengikuti. Lalu kita tak nak jadikan ini sebagai alasan. Yang mana kita tak faham bahasa Arab, lalu tak boleh nak amalkan Al-Quran. Pada waktu tu kita tak tahu apa-apa, maka tak boleh amalkan. Maka kalaulah contohnya kita tahu sekalipun bahasa Arab, kita hidup sekalipun macam apa yang berlaku pada zaman Nabi, orang yang mana sentiasa beri alasan, dia pada waktu itu tetap tak mengamalkan. Yang ayat ini sebagai contoh. Ayat ini sebagai contoh. Orang yang beri alasan, dia akan keep on beri alasan. Berterusan bagi alasan. Lalu, Al-Quran bawakan salah satu contoh alasan yang pernah diberikan oleh masyarakat Arab. Baik, Al-Quran dalam bahasa Arab. Pun, sebahagian besar mereka pada awalnya tetap menolak akan Al-Quran. Padahal dah faham, dah mengaku ini adalah kalamullah. Namun inilah contoh. Moga-moga kita terpelihara dan kita tidak menjadi seperti ini,
yang sentiasa beri alasan pada waktu itu untuk tak nak ikut perintah Allah. Beri alasan untuk pada waktu itu mengamalkan perintah Allah. Lalu kita salahkan sana, kita salahkan sini, kita salahkan tak faham Al-Quran, kita salahkan pada waktu itu Al-Quran ni susah, kita salahkan Al-Quran ini pada waktu itu begini-begini, macam-macam. Padahal sebenarnya alasan ni orang Quraisy dah buat. Dan bila turunnya Al-Quran pun dalam bahasa mereka, tetap pada waktu itu mereka tak beriman pada awalnya. Lalu ayat ini dibawakan pengajaran supaya kita ambil penghayatan dan kita tak jadi seperti golongan ini. Antaqulu, agar kamu tidak berkata, innama, sesungguhnya, unzila, hanya diturunkan, al-kitabu, kitab, ala, ke atas, ta'ifatain, dua kelompok, iaitu Yahudi dan Nasrani, min, daripada, qabli, sebelum kami. Lalu kami tak faham bahasa mereka. Wa in, dan sesungguhnya, kunna, adalah kami, an dirasatihim, an, daripada dirasah, pengajian, pelajaran, pemahaman, him, kitab mereka, la ghafilin, adalah tidak tahu, adalah pada waktu itu lalai tidak tahu. Lalu Allah kata baik, Al-Quran dalam bahasa Arab. Tapi apakah natijahnya? Kita dah baca dalam sirah, kita dah baca dalam hadis, kita dah baca bagaimana mereka tetap pada waktu itu menolak Al-Quran. Lalu dibawakan ayat ini sebagai pengajaran untuk umat yang datang selepas ini, tidak menjadikan Al-Quran itu bukan dalam bahasa mereka sebagai alasan untuk pada waktu itu mubarak, tidak mengambil keberkatan. Ataupun pada waktu itu jadikan ini sebagai alasan untuk tidak fattabi'uh, ikut dan mengamalkan akan Al-Quran. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Esok kita akan sambung ayat 157. Itu pun pada waktu itu memberi teguran terhadap alasan-alasan orang-orang Quraisy Mekah pada waktu itu. Moga-moga bermanfaat pertemuan ini. Apa yang baik semestinya daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Jemput sahabat yang kali pertama join untuk bersama di Telegram channel Kuliah Ummah Aziz. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih.